Right, Bismillahirrahmanirrahim. Let's proceed with the second lecture. So for second lecture ni, dia mula dah melibatkan case. Case ni maksudnya case 1. Ni case 1. Yang sebelum-sebelum ni tadi kita belajar just nak kira limit basic . Okay, so move on to the first case. Right guys. So let's take a look at part A. Part A. Question number 1. Example number 1, part A. Kita tengok dekat part A terus. Okay, let's substitute 3, replacing every x that we have. 3 square minus 9, 3 minus 3. Okay, let's see what you get. You dapat apa? 0 over 0, betul tak? You dapat 0 over 0 guys. Inilah yang situasi mana yang Farha Ainul cakap tadi. Kalau kita patah balik tadi, kita dah buat dah soalan tu tadi. Ni, nampak tak ni soalan dia? Kita tahu dah jawapan dia 6. Maksudnya kita dah tunjukkan dah secara table kita boleh kira secara table. Okey. Tapi apa jadi kalau bila kita dalam situasi ni untuk kita gunakan kaedah properties pula, properties. Macam mana kita tak nak guna table lah, kita nak guna properties. Alright. Guys, for case 0 over 0, 0 over 0 case you have two methods. Okay, so whatever given to you the limit question, you substitute the x first, and then if you get 0 over 0, what you should do is you have two methods to choose. Factorization or multiply conjugate. Times conjugate. Okay, you ada dua method factorize ataupun times conjugate. Multiplication by conjugates. Ni maksudnya times conjugate lah. Ada dua kaedah, factorize or times conjugate. Okay, so let's focus on the first method, factorization. So factorize. So the upper part you will get x minus 3, x plus 3, betul tak? The lower part remains x minus 3. Is that okay? In this case, you see already that we factorize our numerator. Factorization ni tak jadi masalah. Factorize lah yang mana pun. Numerator or denominator. Atas ataupun bawah tak jadi masalah. After you factorize, the next step must be cancellation. Cancel off. Dia lepas factorize, wajib cancel off. Kalau factorize, tak cancel off, no point buat factorization method. Dia step dia mesti factorize and then cancel off. Okay, once you cancel off and then you substitute, you will get the answer 6. Boleh faham tak? Dia once kita factorize and cancel off, dia takkan jadi dah 0 per 0. Dia akan dapat jawapan. So we substitute 3, replace the x, get rid of your limit. So 3 plus 3 equals to 6. Any question? Ada apa-apa nak tanya? Okay guys, try part B. Try B. Try B .
Siapa yang dah siap part B boleh try part C. Sir, yang C tu degree 3, so kena guna calculator lah. Yang C power of 3 tak perlu ni pun boleh factorize terus je. Factorize x Oh, square buat kan. masuk Factorize x nilai square. saja tu. Okay. Factorize ni kita bawa keluar benda yang sama. So for part B tadi, numerator remains similar. We factorize our denominator x minus 5, x plus 5. And then as I told you just now, once you factorize, make sure cancel off first before you substitute the value. And be careful when you substitute the value, because this one, the remaining part is your denominator. 1 over x plus 5. Therefore, when you substitute, you still have 1 over 5 plus 5, which you get 1 over 10. Jangan dah 10 saja. Jangan lupa potong-potong tu atas jadi 1. 1 over 10. Okay. C. Limit as x goes to minus 2. So the upper part we can factorize minus 2. Minus 2, so x plus 2. For the lower part, you can factorize x square. And then the remaining part will be x plus 2. As I told you just now, once you factorize, make sure you cancel off first before you proceed with substitution. Otherwise, kalau you ni memang akan jadi 0 per 0 juga. Lupa pula, case tu 0 per 0. So whatever the problem you given to you, the first step is to substitute and to determine the case. Dalam case ni dapat 0 per 0. So 0 per 0, factorize or times conjugate. Times conjugate, sekali lagi kita buat. 0 per 0, factorize or times conjugate. First of all, memang kita masuk nilai terus. Kira dapat 0 per 0, so factorize. Kalau tak boleh factorize, sekali lagi kita buat times conjugate. Tapi factorize tadi saya kata, once you factorize, make sure you cancel off. Okay, once you cancel off, therefore you substitute, baru boleh dapat jawapan. Selagi tak saya cancel off, selagi tu forever dia akan jadi 0 over 0. So you get minus 2 over 4 minus 1 over 2. Please double check my calculation. Okay, D macam mana? D. D. Saya bagi clue. Okay, this one, okay, whatever it is, we need to substitute first lah. When we substitute, we get 0 over 0. Okay, then we factorize. Apa dia? Buat log dulu. Buat log. Cancel E. Alright. Okay, kenapa perlu log? Saya bagi clue. EX square tolak 1 square benda yang sama. Boleh faham tak? Faham tak ni? Faham tak benda yang sama? 1 square is 1. 1 dengan 1 kuasa 2 benda yang sama. Awak Nik Fatin gelak. Kakak cakap faham lah. EX all together square. EX all together square, kita boleh bawa square tu dekat luar. So what happened? Ada siapa-siapa nampak tak? So how do we factorize our numerator? Numerator tu factorize jadi apa? Come on. Bawah sama. EX minus 1. So Jadi apa? EX minus 1, EX plus 1.
Sama konsep. Cumanya kali ni EX. Guys, okay eh? Okay eh? As I told you just now, once you factorize, make sure cancel off. Make sure mesti ada cancellation. Kalau factorize tak ada cancellation, no point. You takkan ke mana-mana. Dia akan forever jadi 0/0. Okay. So once you cancel off, you can substitute the value. Once you substitute the value, get rid of your limit. Maksudnya, limit akan ditulis selagi nilai tidak dimasukkan. Bila nilai dimasukkan, limit jangan tulis dah. Jangan. Okay. Alright. So, e power of 0 plus 1. You get? 2. Betul? Yeah. Okay. Thank you. Any question you want to ask? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ha? 1, 2, 3. Ting ting ting. Example number 2. Berapa example ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 lagi. Okay guys, take a look at this question. Alah, dia bagi pula clue dekat belah kanan tu kan. Long division kan. Guys, as I told you just now, whatever given to you the problem, first step is to substitute. 2 cube minus 8, 2 square minus 4. And then calculate, you get 0/0. Once you see 0/0, baru you tahu nak factorize ataupun conjugate. Boleh faham tak? Maksudnya apa pun soalan limit yang you dapat, you ganti nilai dulu. Sebab ganti nilai sekali lagi, dia banyak case guys. Dia banyak case. 0/0, factorize or conjugate. Kalau number over 0, infinity. Negative number over 0, negative infinity. Dia banyak case lagi. Ini kita baru belajar case yang pertama. 0/0. Okay. So case 0/0 ni, factorize or conjugate. Dalam situasi ni, kita nak factorize. Tapi dalam situasi ni, kalau you nampak x cube minus 8 divided by x square minus 4. So, kenapa kita kena buat long division? Okay, kita chill tu. Kenapa kena buat long division? Kita fikir sekejap. Kemudian, plus 0x square plus 0x minus 8. Kejap lagi saya cerita. Kenapa kena buat long division? Saya buat dulu. Okay. X cube minus 4x. Clear? 4x minus 8. Sikit je dia punya ni. 4x minus 8. X square. Oh, tak boleh tak dapat apa-apa kan? Tak dapat apa-apa tak? Okey, sabar, saya padam balik. Okey. Clue dia tak payah pakai clue dia. Kita pakai otak je. X cube minus 8 remains similar. Okay, denominator, we knew already that this one can be x minus 2, x plus 2. Betul tak? Betul. Okay, cantik. Okay, x minus 2, x plus 2. Okay, ini clue yang kita ada. 0/0, factorize or times conjugate. Guys, kalau factorization tadi, kita factorize, lepas tu kita kena cancel off. Betul tak? Kita kena potong. Untuk potong, kita perlu ada benda yang sama juga dekat atas. Kamu faham apa maksud saya? Kita perlu ada benda yang sama dekat atas. Sama ada x tolak 2 ataupun x tambah 2 dekat atas. Supaya boleh potong. Dan dia mungkin salah satu je ada. Salah satu je. Jadi kamu rasa yang mana satu akan ada dekat atas? X tolak 2 ke x tambah 2? Cuba fikir.
X tambah 2. X tambah 2. Okey, dia macam ni lah. Dia macam ni. Kalau X tolak 2, maksudnya X sama dengan 2, betul tak? Untuk jadi dia kosong kan? Apa jadi kalau kita masuk X sama dengan 2 ni dekat X atas ni? Jadi apa? Jadi kosong tak? Jadi kosong kan? Maksudnya dia nak bagi tahu, X minus 2 is factor of X cube minus 8. Boleh faham tak? Boleh. Kalau kamu tak percaya, Px kamu X cube minus 8, faktor dia yang ni 2, kamu masuk 2 dekat dalam ni, kamu masuk 2, so P2 8 tolak 8 akan dapat kosong. Nampak? Bila dapat kosong maksudnya dia faktor. Okey. Maksudnya sebenarnya you punya yang atas tu, okey, yang ni melibatkan chapter 6 lah. Oh, tak boleh nak kata lah chapter 6 tak masuk langsung boleh jugalah. Boleh masuk jugalah. Ni. So X cube minus 8 you can split becomes X minus 2 and another remaining factor. So bawah memang ada X minus 2 dengan X plus 2. Yang atas ni tak tahu nak cari apa. Boleh faham? Okay, so how do we get this one? Macam mana kita nak dapat yang ni? Macam mana yang long division. Ya, long division. Macam mana yang yellow color ni nak dapat yang ni? We need to do long division in between X cube minus 8 dengan X minus 2. Kenapa X minus 2 dekat sini? Sebab kita nak dapatkan baki atas ni. Tanda soal tu nanti kita dapat yang atas ni. Okay. Right. Tapi jangan risau, sekali lagi kita boleh check guna calculator lah. So plus 0x square plus 0x, as I told you before, for long division, make sure you have all the alignments of your x up to the power of x cube. So this one x square, x cube, minus 2x square. Subtraction clear. So this one is 2x square. And then follow through is minus 8. Plus 2x, betul? 2x square minus 4x. Okay guys? Go through ni kemudian. Just now this one is plus 0x. Clear? 0 minus minus, so 4x minus 8. This one follow through just now. Plus 4. Dia mesti without reminder. Dia takkan ada reminder dah. So clear? Clear. Dia takkan ada reminder. Kalau ada reminder tu something wrong lah dengan long division. So as you can see, we obtain this part as x square plus 2x plus 4. Is that okay? Boleh faham tak? Yang lain macam mana? Okay tak? The combination of chapter 6 and 7. Sir, Ya. minta sir repeat yang factor tu. Yang faktor mana? Okay. Yang x tolak 2 ni Okay. Kita patah balik kepada yang ni. From the questions, we get 0 over 0. So maksudnya we will do factorize or times conjugate. Bila kita decide nak buat factorization, maksudnya yang bawah boleh factorize. Okay. Dan bila kita buat factorization method ni, kita akan ada cancel off. Bila ada cancel off, dapat tak? Kita ikut balik dia punya steps dia. Lepas factorize, kita kena cancel. Nak cancel,
perlu ada atas dan bawah benda yang sama. Faham tak atas bawah benda yang sama? Ni, atas bawah benda yang sama. Ni baru boleh potong ni. Atas bawah benda yang sama. Bawah ada X tolak 2 dengan X tambah 2. Tapi antara dua ni, dia salah satu je yang akan jadi faktor. Salah satu je. X tolak 2 ke X tambah 2. So, kita test X tolak 2. Kenapa X tolak 2? Kita test X tolak 2. X tolak 2 akan menghasilkan X sama dengan 2. Bila kita ada X sama dengan 2, kita masuk ke dalam PX. Tu yang kita dapat ni. 2 kuasa 3 tolak 8 dapat kosong kan? Bila dapat kosong, maksudnya X tolak 2 ni adalah faktor. Sebab dapat kosong. Boleh faham tak? Faham. Dan bila dapat kosong ni lah juga, dia akan merujuk kepada ni. Kosong ni membawa maksud bawah ni tak ada baki. Bila tak ada baki, gabungan ni, ini dan ini akan jadi ni. Dapat idea tak? Okay, faham. Okay, clear lah nah. Semat. Alright. Ya. Hello? Macam ada soalan nak tanya ni? Tak So, ada. maksudnya kalau X tolak 2 tu tak dapat, kita kena test X tambah 2 pula ke? Ya, kalau X tolak 2 tadi kita test tak dapat kosong, kita test X tambah 2 pula. X tambah 2 pula. Dia takkan berlaku dua-dua tak dapat kosong. Dah. Dia mesti salah satu akan dapat kosong. Sebabnya case 0/0 ni memang factorization boleh buat. Bila factorization kita akan potong. Maksudnya bila kita nak potong, kita mesti ada benda atas dan bawah benda yang sama. Itu clue yang paling penting ni. Atas bawah benda sama. Okay? Alright guys. So once you factorize, straightforward substitute. As I told you just now, once you substitute, get rid of your limit lah. 2 times 2 plus 4 all together divided by the remaining part is 2 plus 2. Okay, and then kira. Tiga lah. Betul? Boleh Ada salah kira? Rasa okey kot. Yes? Boleh. Boleh. Alright. Any question regarding example number 2? Kita buat long division sebab apa? Sebab kita nak dapat yang pink tu. Sebab kita nak dapat yang pink tu. Sebabnya kuasa 3 kamu tak boleh dapat guna kalkulator je. Tak boleh. Kalkulator tu sekadar untuk check boleh. Sekadar untuk check. Okay. So to get the remaining to get the quotient ni, kita buat long division sebab kita nak dapat yang color pink tu. Yeah. Waida. Ish. Barang Shopee sampai kot. Seronok kan? Waida. Tahu bergedil. Tahu bergedil. Waida okey eh? Tak dengar ke lah. Waida Amalin. Astagfirullahaladzim. Oh, dia tu. Okey. Order tahu bergedil dekat saya satu PM alamat. Ya. Okay, thank you. Tapi ramai orang tengok ni, takut depa pun nak ni. Okay, siapa nak order tahu bergedil boleh roja kawan lah. Example number 3 guys. Example number 3. Okay, ni tak ada apa. Gantikan saja. Jangan panik nampak ada lah FT pula ni. Apa ni? FT Island ke? Band Korea tu. Oh, bukan. Gantikan je. Ganti FT.
Ni pun ganti juga. Ganti masuk ni. Okey, F2 F2 maksudnya 2 square plus 1. So what do you get for this one? 9, betul tak? So 9 ni saya lagi ganti kat sini. Okay, so means that the question asking you to calculate limit of t goes to 2 for 2t square plus 1, this is your ft, minus 9 divided by t minus 2. Yang lain macam mana okey tak? Okay, Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Wish. Tak ada saya. Ya, Macam mana saya yang F2 saya? F2. F2 masuk nilai 2. Masuk nilai 2 dekat FT tu. Setiap T tu ganti dengan 2. So T kat bawah tu tak payah ganti ke dengan 2? Kita macam ni. Kita baru nak settlekan F. Dapat tak? Oh, okay. Kita baru nak hilangkan F tu. Kita baru nak hilangkan F. Setakat ni okey Boleh Setakat ni okey. Selagi kita tak ganti, selagi tu kita ni dulu. Kita simplify tu. T goes to 2. So this one is 2t square minus 8. Boleh tak? Setakat ni okey? Boleh kan? Okay. Let's calculate. What do you get? Katalah ganti dengan 2. Ganti dengan 2 semua benda tu. So dapat 2 kuasa 2 tolak 8 jadi 2 tolak 2. You dapat apa? 0/0 kan? Betul tak? Ya. Dia macam ni guys. Setiap soalan yang you dapat, you ganti terus, kira dulu dapat apa. 1/0 memang dia akan pakai kaedah factorize or times conjugate. Dia dua kaedah. Tapi kita baru belajar factorization. Okay, so let's factorize. Maksudnya kita terus boleh proceed daripada kiraan kita tadi. Kita factorize yang atas guys. Kenapa yang atas? Sebab atas kuadratik tu. Okay, we take out 2 first. Take out 2. So dapat t square minus 4 over t minus 2. And atas tu juga can be factorized into t minus 2, t plus 2. Please bear in mind that we will cancel off something. Kalau tak ada benda yang sama, maksudnya adalah yang salah tu. Dia mesti ada benda yang sama atas dan bawah. Untuk potong. Selagi tak potong, selagi tu jangan proceed. Dan kaedah pemotongan tu kena betul. T tolak 2 all together cancel off with T minus 2 in your denominator. Dia cancel off all together. Dia bukan T dengan T negatif 2 dengan negatif 2. Bukan. T minus 2 all together cancel off with T minus 2. So then once you cancel off, substitute 2 plus 2. So you get 8. Dapat idea? Boleh? Any question? No? Betul? Dua. Ni tak ada apalah. Trik soalan ni adalah dia bagi function dekat luar. And then dia suruh masukkan manual. Baru kira. Okay. Sebelum tadi dia bagi limit dengan function siap-siap kan? Okay. Ada soalan? 1, 2, 3. Tak ada? Okay. Alright guys, so let's move on to the next method. Dia sama juga untuk 0/0 juga. Tapi yang ni khas method dia untuk ni guys.
untuk soalan yang melibatkan set. Tadi kan soalan kita melibatkan kuasa 2, kuasa 3, boleh faham tak? Kuasa 2 nak, kuasa 2. T kuasa 2. Soalan sebelumnya kuasa 2, kuasa 3. Soalan sebelumnya lagi, nampak tak? Dia tak ada set pun. Semuanya kuasa 2, kuasa 3. Yang senang nak factorize. So now what happen when we are dealing with problem involving set? Okay, sekarang ni kita nak buat soalan yang berkenaan dengan set. Tips dia, cuba tengok tips. Expand the expression between the set and its conjugate only. Okay. Tengok tips ni betul-betul. Do not expand the other. Okay. Tak apa. Sekali lagi kita fahamkan apa maksud ayat tu. Guys, whatever it is, substitute first to get the case. So once you get 0 over 0, it's either factorize or times conjugate. Ada soalan boleh factorize saja. Ada soalan boleh times conjugate saja. Ada soalan dua-dua boleh. Faham ayat saya ni? Ada soalan factorize saja boleh. Ada soalan times conjugate saja boleh. Ada soalan dua-dua boleh. Times conjugate specialized for set. Okay. Usually for set case, we use times conjugate. Let's take a look at example number 4. So how do we times the conjugate? Conjugate, ingat lagi conjugate macam mana? Okay, tengok yang atas. Yang set So yang atas jadi set X. Conjugate, come on. Plus. Plus, cantik. Itu je, tak ada apa pun. Ubah simbol je. So apa yang kamu tulis dekat atas, tulis dekat bawah. Kena faham lah, conjugate ni ada atas ataupun ada bawah. Tengok atas atau tengok bawah lah. Dalam situasi ni tengok atas lah, sebabnya set duduk atas. Tapi yang penting sebelah kanan, atas bawah kena sama. Wajib sama. Boleh faham tak? Jangan tak sama pula. Jangan bawah ni kamu pergi bedal X tambah 1 pula. Ikut belah kiri bawah. Tak. Kita conjugate ikut yang set. Set X minus 1. Therefore, we have set X plus 1. So, for both parts, set X plus 1. Okay. And then what happened? Alright. Okay. Soalan kata, tips kata, tips kata, expand yang set dengan conjugate saja. Tips kata expand set dengan conjugate saja. Maksudnya dalam kes ni kita expand yang mana? Yang atas ke yang bawah? Atas. Ya, kita expand yang atas saja guys. Dalam situasi ni, jangan kamu jatuh hukum sentiasa expand yang atas. Bukan. Kita expand yang ada set dengan conjugate. Dalam situasi ni, sebelah kiri kita soalan asal adalah set di atas. Jadi kita expand yang atas. Yang bawah jangan expand. Itu tips dia. So, expand yang atas, you akan dapat, saya kena buat manual sebabnya ramai dah tak ingat dah set ni. Set X, expand set X, minus set X, plus set X, minus 1. Kalau ingat lagi, expand ketam tu lah. 1, 2, 3, 4 tu Okay. So, bawah jangan expand. So, remains in bracket form. So guys, what happened in your numerator is you get X minus 1. Cantik. Okay.
The similarity between factorized and times conjugate method. Persamaan antara dua metod yang kita belajar hari ni, factorized dengan times conjugate ni, persamaannya adalah lepas buat benda Allah tu mesti cancel off. Persamaannya adalah mesti cancel off. Selagi tak cancel off, selagi tu you jangan substitute. Jangan substitute value. Jangan masukkan nilai tu setiap X tu 1. Jangan masukkan. Selagi tu dia akan jadi 0/0. Selagi tak potong. Okay. So now let's substitute. Be careful you have 1 in your numerator. Ada numerator tu ada 1 jangan terlepas pula. Okay, continue here. Substitute, limit jangan tulis dah. Penulisan tolong ikut sebagaimana saya tulis limit tu wajib tulis selagi tak substitute. Wajib tulis Jangan ada yang tertinggal. So this one we get half. So dapatlah half jawapan dia. Nampak tak? Daripada 0/0 tadi dapat half. Dan kalau perasan soalan ni juga sebenarnya boleh buat factorization, alternative method Soalan ni dua-dua boleh sebenarnya. Factorization pun boleh. Kebetulan saja, kebetulan. Kenapa? Mari saya tunjukkan. Limit x goes to 1. Atas kan set x minus 1 kan? Bawah pun sebenarnya boleh factorize. Set x minus 1, set x plus 1. Kalau tak percaya, kamu try lah expand. Try expand yang bawah. Yang bawah ni sebenarnya adalah x minus 1. Kebetulan sahaja. Potong, potong. Alternative factorization method ni potong, potong. So dapatlah limit x goes to 1. 1 over set x plus 1. So that's why you get half. Boleh faham tak? Okay. Ingat pesan saya, ada soalan dua-dua method boleh buat. Hasil mesti sama, hasil mesti sama. Ada soalan tak boleh. Factorize saja boleh. Ada soalan conjugate saja boleh. Right? So nak tak nak, dua-dua memang kena tahu. Dua-dua method memang kena tahu. Okey, kita tengok dulu. Tapi conjugate saya dah kata dah, conjugate biasanya digunakan bila ada set. Kita tengok example number 5. Bila macam ni memang tak boleh dah lah nak factorize. Factorize tak boleh dah lah. Yang ni memang first step ganti dulu. Tengok dapat apa? 3 darab kosong tambah 1 tolak 1 per 2 darab kosong. So bila kira kita dapat 0/0. Boleh faham tak? Kita kena make sure yang ni dulu kita dapat. Baru kita boleh decide method apa nak guna. Sebab ni kamu baru belajar satu case ni. Baru kamu belajar 0/0. Nanti ada case lain pula. Infinity, negative infinity, infinity over infinity. Banyak lagi case. Okay. So, once 0 over 0, dia ada factorize or times conjugate. Kena faham. Bila 0/0 ada factorize or times conjugate. Dalam situasi ni, kita buat times conjugate because of set. Sebab soalan ada set. Kita buat times conjugate. Okay, chill. Limit x goes to 0. Salin balik soalan. 3x plus 1 minus 1 divided by 2x. Okay, bracket all together the function. Okay, conjugate. Buat dulu benda ni. Buat macam ni dulu. Atas bawah kena benda yang sama. Okay, kita conjugate yang atas ke bawah kan? Atas. Atas jadi 3x tolak 1. tambah 1, tambah 1, tambah 1, Tambah tu. tambah 1. Cantik. Dia tukar simbol yang ni ya. Tukar simbol ni. Negatif jadi positif. Kalau kita tengok soalan yang sebelum ni tadi, kalau kita, nampak dia punya ni. Alamak, dia awak hilang semua. Kuning tu tak hilang.
Okey, start. Tolak 1. X tambah 1. Dia tukar simbol ni je. Kalau negatif jadi positif. Kalau positif jadi negatif. Nah, macam tu je. So in this case, negatif, so positif. Syarat conjugate atas bawah kena sama. Atas bawah kena sama. Okay guys, in this situation, kita expand yang mana? Atas ke bawah ke dua-dua? Kita expand yang mana? Atas ke bawah ke dua-dua? Come on. Yang mana perlu expand? Atas. Atas Okey. Kita perlu expand bukan sentiasa yang atas, bukan. Kita perlu expand yang diconjugatekan tadi. Dalam situasi ni kita buat conjugate tadi refer kepada yang atas. Jadi kita expand yang atas. Yang atas kita expand, yang bawah kita biar. Yang bawah kita maintain dalam situasi ni. 2x set 3x plus 1 plus 1. Please be careful with the bracket. So di upper part, saya shortcut sikit boleh. Atas tu you expand, you akan dapat macam ni. 3x plus 1 minus 1. Boleh faham tak? Yang atas you akan dapat macam ni. So then what happen next? You guys akan dapat 3x over 2x 3x plus 1 plus 1. Ingat yang bawah jangan ni Okey, apa step yang kita missing tadi? Saya kata tadi, factorize dengan times conjugate ni ada step selepas dia. Cancel off. Cancel off. Apa dia? Yang mana nak cancel off? Come on guys. Jangan ingat kurungan je yang ni. 3x. 2x. 3x. 3x dengan 3x ni tak boleh potong. Kita potong apa? Come on. 2x. X. Kita potong x je guys. X. 3x dengan 3x tak boleh potong. 3x ni dah lah ada tambah 1. Duduk dalam set pula. Mana boleh potong? Tak boleh. Kita boleh potong x dengan x ni. Kenapa boleh potong x dengan x ni? Sebab x di bawah ni boleh bawa keluar. Dapat tak? 2 ni boleh asing ni. 2. 2 darab x punya tu. Ni 3 darab x. 3 darab x. So x ni boleh potong ni. So once cancel off, we can substitute lah. Every single x becomes 0. So 2. 3 times 0 plus 1 plus 1 outside the set. So what do you get next? Apa guys? 3 over 4, betul tak? 3 times 0, 0. So 1, 1. 1 plus 1, 2. 2 times 2, 4. 3 over 4. Ada apa nak tanya? So tadi yang case yang kena factorize kat example 4 tu sebab apa tu? Factorize. Yang mana? Yang belah kanan ni? Yang colour orange ni ke? Yang right kat factorize right, lepas tu kat conjugate right tu apa dia? Dah, saya nak bagi tahu example number 4 ni dua-dua method boleh pakai. Dua-dua kaedah boleh pakai. Oh, okay. So yang orange ni factorize. Okay, kita buat. Dua-dua kaedah boleh pakai. Dia ada soalan dua-dua boleh pakai. Ada soalan factorize saja boleh pakai. Ada soalan conjugate sahaja boleh pakai. Dalam situasi soalan nombor 5, conjugate je boleh pakai. Factorize tak boleh. Ya, alright. Any question? Tak ada? Tak ada, saya nak proceed. Lagi ada 2 je lagi. Tak ada, proceed lah. Okay, cantik. Ada pun jumpa soalan duduk bawah pula set dia kan.
Ni asyik duduk atas ya. Ingat pesan saya kamu jangan set soalan tu memang terus kena conjugate ataupun ni tau. Sebabnya soalan kamu nanti dia cover semua benda. First step adalah kena check dulu benda ni akan menghasilkan case apa. So caranya adalah gantikan apa yang dia bagi tu. 3 times 7 plus 4 minus 5. So double check dulu. You akan dapat 3 times 7, 21, 25. You akan dapat 0 over 0, betul? So 1 0 over 0, lepas tu you tengok ada set. Maksudnya kita kena buat apa? Times conjugate. Boleh faham? Times conjugate. Dia yang nak kena ni, yang limit ni yang cerewetnya adalah kita kena tahu case tu apa dia, untuk case tu buat apa. Okay. So bolehlah nak buat step untuk limit ni, masuk nilai, tengok dapat case apa. Kalau case kosong per kosong ada dua kaedah, factorize ataupun conjugate. Bila masa nak buat conjugate? Bila kita ada set. Tu je. Alright. So let's conjugate the function. Goes to 7. This one x minus 7 altogether divided by 3x plus 4 minus 5. Okay, kita conjugate kan based on denominator sebab denominator kita yang set. So 3x plus 4 plus 5 We just change the symbol in between those two terms. If minus becomes plus, if plus becomes minus. Syarat bracket kanan atas bawah mesti sama. Tolong atas bawah mesti sama bracket kanan tu. Sebab dia datang daripada 1. Dia datang daripada number 1. Atas bawah sama maksudnya pecahan tu datang daripada 1. Okay guys. Dia dah mula jadi pelik sikit. Yang mana nak expand? Bawah ke atas? Atas kita expand ke tak? Macam tu. Dok. Atas jangan expand. Kalau expand, sekali lagi pening kepala. Atas jangan expand. Kita expand yang bawah saja. So expand yang bawah, kamu akan dapat ni nanti. 3x plus 4 minus 25. Kalau rasa lambat sikit nak expand yang bawah ni, cuba expand dulu, kemudian kamu akan dapat yang bawah ni. Right guys. Tak ada benda yang sama lagi sebab kita nak kena potong ni. Nak kena potong. Yang bawah tu you kena simplify dulu. Tengok apa bawah ni? So yang bawah ni you simplify, you akan jadi apa ni? 3x minus 21, betul tak? 3x minus 21. So what does it mean? You can factorize 3. Is that okay? 7, 21 pula. 7 lah. Betul? 7 lah? Ya. And then we cancel off. Dia syarat dia lepas factorize ke, conjugate ke, mesti potong. Dah potong baru boleh ganti guys. Baru boleh ganti every single x with 7. And then let the calculator do the job. So what do you get? 21, 4, 25, 5, 10 over 3. Betul? Yang lain dapat macam mana? Dapat 10 over 3. Dapat. 5 minit kita buat soalan ni. 5 minit sahaja. So dia kena ni, dia macam limit ni bila dah masuk case ni dia spesifik sikit. Saya ulang sekali lagi. Kira masuk nilai dulu.
dapat 0/0, ada dua kaedah. Conjugate or factorize. Dua-dua kaedah kita akan buat cancel off. Lepas tu baru masuk nilai. Bila nak buat factorize, bila nak buat conjugate. Yang kita tahu adalah bila nak buat conjugate. Bila nak buat conjugate, bila kita ada set. Boleh faham tak? Bila kita ada set, kita akan buat conjugate. Okay. Jadi kalau tak ada set, try buat factorize dulu. Sebab factorize lebih cepat. Factorize lebih cepat. Dan bila kita factorize, dia lebih cepat nak potong tu. Okay. Dan apa pun factorize ke times conjugate ke kamu buat, mesti potong atas, bawah. Dia mesti jumpa benda yang sama, atas dan bawah. Lepas potong baru masuk nilai. Dan ingat, bila masuk nilai, limit jangan tulis dah. Bila masuk nilai, limit jangan tulis dah. Tetapi, selagi tak masuk nilai, limit wajib tulis. Limit wajib tulis. 3 limit yang ke atas ni wajib tulis. Yang bawah tu jangan tulis dah. Sebab dah ganti nilai. Okay. Last one. Okay, try on your own. Try Zat. Last one. Cuba try. Soalan dia kreatif sikit. Tak masuk. Okay dah. Settle dah tu. Nampak relax dah tu dah. Hafiz guna kaedah apa Hafiz? Nampak settle lah. Conjugate. Oh, Hafiz buat conjugate lah. Okay. So kalau conjugate dia limit x goes to 4. So 2 minus zx. 4 minus x. First of all memang kira lah kan. Kira dapat 0/0 kan. Okay lah. Alright. Lepas tu conjugate kan dia. Buat satu lagi bracket. Berdasarkan atas. Betul tak? Betul. Okay. So kita expand. Expand atas. 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 So jadi 4 tolak x. Yang bawah jangan expand. Okay. Lepas tu kita potong. Masuk nilai. Oh senang soalan ni lah. 1/2 tambah set 4. 1/4. Betul tak? Ya. Okey, cun. Settle lah. Macam tu je lah guys. Habis dah matlamat untuk hari ni. Habis dah. Saya tak ada hajat nak sambung dah. Tak ada dah. Untuk latihan, nanti bagi saya masa, saya akan try siapkan dalam petang ni. Sebab latihan tu saya terdelete kot. Saya rasa saya terdelete. Jadi saya kena buat semula. Dan minta maaf lah kalau ada tertypo-typo ke apa, tolong bagi tahu saya dah. Jangan percaya sangatlah jawapan belakang tu. Okay? Kalau buat rasa tak dapat, WhatsApp saya terus lah. Okay? Supaya saya boleh ambil maklum. Macam chapter 6 tu dimaklumkan pada saya ada satu soalannya. Harap satu soalan tu je lah yang typo.
Okay guys. Any question? Regarding the first part. Kita ada 3 part saja. So minggu depan kita habis lah. Minggu depan kita habis chapter 7. Lepas tu saya change je lah. Tak mau masuk chapter 8 lah. Lepas cuti pula baru masuk chapter 8. Okay lah. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Sir, semua tutorial tu nak kena hantar dalam OneNote tu bila? Lepas cuti ke apa? Okey, terima kasih kerana memaklumkan. Saya pun nak maklum tadi tapi dah lupa. Okey guys. Maximum pula. Deadline OneNote tu saya bagi sampai hari terakhir cuti saja. Boleh faham tak? Hari terakhir cuti saja. Sorry, saya tak boleh bagi hari terakhir cuti sebab saya nak check lah. Cuti bila? Nanti saya bagi tahu dekat grup, nanti saya bagi tahu juga. Okey. Cuti jatuh belas juga, betul? Awal belas juga. 10. 9. Tak sebab dia terbagi pada kuliah A dan kuliah B. Tak apa. Kita by week. Maksudnya hari ni 26, minggu ni, minggu depan. Okey, saya akan bagi sampai 14 bulan 10 je. 14 bulan 10. 14 bulan 10 maksimum untuk habis sampai chapter 7. Lepas tu saya tak boleh nak check lah. Saya akan bagi markah sampai chapter 7 je untuk tutorial. Okey. Melainkan ada pertambahan waktu, saya akan maklumkan kemudian. Sebab markah pun nak kena submit dah waktu tu. Okey. Dan saya mohon maaf kepada assignment, saya perlukan masa lagi. Saya akan maklumkan sebelum dalam masa terdekat ni. Dia mungkin kira habis cuti tu confirm dapat dah. Makai assignment semua tu. Dan saya akan masukkan semua markah nanti. UPS 1 apa, UPS 2 apa, makai assignment apa. So saya akan masukkan semua markah dekat dalam Google Classroom. So you guys boleh tengok lah. You guys punya progress dekat Google Classroom nanti. Boleh lah? Okay. Deadline untuk submit tutorial dekat OneNote daripada chapter 1 sampai chapter 7 adalah 14 hari bulan 10. 14 hari bulan 10. Tapi jangan salah faham. Siapa yang submit, saya bagi markah ekstra. Itu saja. Saya markah dia tu saya akan touch up dekat dia punya penilaian berterusan. Dia bukanlah, maksudnya kalau kamu tak hantar pun tak apa, tak ada masalah. Cuma markah kamu memang exactly ambil apa yang kamu buat selama ni lah. UPS 1 kalau markah kamu 3/13, 3 lah markah kamu. Tapi kalau kamu buat tutorial, saya akan ambil ratiokan dia, saya akan top up sikit markah kamu dekat UPS dan sebagainya tu. Boleh faham tak? Boleh. Ya, itu just saya punya inisiatif lah untuk bantu, itu saja. Okay, nak? Sir, Ya. hantar last 14 ke sebelum 14? 14, last. 14. Okay. 14 tu hari Khamis. Melainkan saya salah tarikh ni. 14 hari Khamis, tak salah saya kan? 14. Ya, hari betul. 14 hari bulan 10 adalah hari Khamis. Itu last waktu chapter 7 yang risau. Chapter 7 minggu depan habis lah. Minggu depan tengah minggu dah habis. So kamu ada dalam masa seminggu lebih nak habiskan chapter 7. Dan get ready untuk UPS 3 lah. Saya tak dapat makluman lagi UPS 3 bila. Tapi just get ready. UPS 3 chapter 5, chapter 6. Itu je saya boleh bagi tahu awal. Dan sekiranya saya dimaklumkan lebih awal, saya akan maklumkan lebih awal. Tolong alert dengan group Telegram Tolong alert apa-apa saya akan maklum kat situ. Okay. Okay guys. Sorry hari tu hari tu banyak beletak dekat grup Telegram. Saya janji saya tak beletak lah. Sir, ni ada orang cakap dekat chat. Cakap apa Pan? Zul mana Zul? Zul tak nak orang. Apa dia Pan? Kairunisa kata kalau hantar tutor dalam PDF boleh tak? Tutor dalam PDF. Nak override saya punya PDF tu boleh? Memang boleh pun. Kalau nak tengok contoh ada tau orang hantar tutorial dekat saya tapi saya tak nampak tau. Saya tak nampak. Contoh siapa yang hantar pakai ni Ferhat kot saya rasa kan.
Mari kita tengok Ferhat punya. Sekejap saya stop presenting pula. Stop presenting. Buat apa Mel? Stop recording. Sekejap. Salah stop. Sebentar.